Tapi kalau pekerjaan itu memang jelas kontradik dengan agama, maka dia dikira satu pekerjaan yang haram. Dan rezeki itu dikira rezeki yang tidak ada keberkatan. Kita tidak boleh bakul sampahkan semua bila sebut industri ini haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan juga salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang sentiasa menonton Sembang Viral di TV9. Yang penting pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, tapi penuh dengan info yang penting bermanfaat. Dan bersama dengan saya, Ustaz Harry. Ustaz Harry terbaik. Ada cerita yang baru-baru ni saya rasa semua orang tahu. Sahabat saya juga, orang dalam industri saya juga, timbul isu yang dia sudah berhijab. Baik. Dia sudah berhijab tapi kerja tak habis lagi, Ustaz. Dah menimbulkan satu spekulasi dan benda tu pula dah tersebar dalam internet. Dah jadi si pihak ni kata begini, si pihak ni kata begini. Kalau saya tanya dengan Ustaz, apakah bila kita berhijab kita mendapat hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah, contoh macam tu kan, dapat hidayah. Tapi boleh tak kita berhijab itu tetapi ada benda yang belum selesai? Sepatutnya apa yang perlu kita buat? Selesaikan dulu baru berhijab, atau berhijab dulu kan fikir kemudian macam nak selesaikan perkara-perkara yang sebelum diselesaikan? Saya, kalau saya peribadi, kalau ditanya ke saya, kalau saya peribadi berpandukan kepada kepahaman apa yang saya rujuk dalam Islam itu sendiri, salah cara begitu. Dia tidak boleh teruskan begitu dan kemudian baru menutup aurat. Kerana satu perkara yang saya rasa tak ada siapa boleh jawab. Tiba-tiba ketika dia sedang berlakon tu meninggal. Dia tak ubah lagi ni. Contohlah bang, ini kita satu benda yang saya rasa semua orang tak boleh jawab. Saya tak boleh jawab, siapa pun tak boleh jawab. Sebab itu kenapa dia kata jangan delay kan. Okey, amanah tetap amanah, persetujuan tetap persetujuan. Ya, mungkin ini adalah ujian untuk dia dan dia perlu diselesaikan dengan cara yang teliti supaya orang yang dalam konteks agreement ataupun persetujuan ini lah pekerjaan dan juga orang berniaga. Tentu dia ada kos dan sebagainya. So benda ni perlu diselesaikan secara win-win situation supaya dia tidak jadi berlarut dan jadi akhirnya yang saya paling risau ialah memberikan satu tekanan kepada dia sendiri yang itu dah tentulah dalam konteks dia ni dia nak berubah. Jadi dia akan rasa ya Allah susahnya aku nak berubah. Akhirnya dia tidak ada kekuatan dan dia akan patah balik. Nah, sebab itu saya yakin apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa yang nak berubah, nak pergi kepada lebih baik, yakin dan percayalah. Habis bagaimana dengan kerugian yang pihak satu lagi tu tanggung, Ustaz? Penggambaran tu dah 60%. Alright. Disebabkan PKP, COVID ni apa semua, saya pun tak tahulah cerita sebenarnya. Yalah. Yang saya dapat baca pun dekat dalam sosial media saja. Dan orang ni mengalami kerugian, bukan dia seorang sebagai produser saja, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di bawah itu. Mereka juga kononnya nak menyambung pekerjaan, dah dapat sikit income apa semua, tiba-tiba semua kena stop. Kesian kat dia orang ni, rezeki dia orang tiba-tiba tersekat di tengah jalan. Di atas penghijrahan. Saya tak cakap penghijrahan tu salah, Ustaz, tapi kita nak sudut bagaimana kita memikirkan supaya it's a win-win situation banyak Ustaz kata tadi. Yang berubah kena pertahankan perubahan dia. Jangan balik lagi dah. Jangan balik, jangan pusing lagi dah. Itu yang pertama. Tetapi sebagai menunjukkan rasa tanggungjawab kita. Okey, supaya kerana saya percaya yang ini juga masing-masing lebih-lebih lagi di kalangan yang kenal antara satu sama lain, kita selesaikan dengan cara yang lebih harmoni. Okey, maksudnya dia berhijrah, Ustaz. Okey. Benda yang baik, alhamdulillah. Baik, tetapi meninggalkan keadaan itu menjadi satu benda yang tak selesai, adakah itu mengundang satu benda yang dosa juga, Ustaz? Secara umum, amanah yang dia tidak selesaikan, tanggungjawab yang dia tidak selesaikan, dia berdosa. Dosa. Secara umum. Secara umum. Tetapi secara khusus, kena tengok part by part. Dalam konteks ni, saya tak mengikuti sangat bang. Saya to be honest sebenarnya, filem-filem ni saya tak ikut sangat. Tapi saya tengok dalam konteks ini, apa yang saya faham, cerita ni menggambarkan seorang wanita, ialah makna dalam konteks dia punya appearance ataupun dia punya menzahirkan keadaan dia tu jelas bertentangan dengan agama. Itu dari segi hukumnya memang dia tidak boleh continue, haram hukum dia. Kalau kita tanya hukum, dia kena totally haram. Dia tidak ada excuse dah kat situ. Saya kira kita tidak boleh letakkan satu tanggungjawab untuk dia meneruskan. Kerana bertanggungjawab untuk meneruskan itu salah. Tetapi dalam konteks amanah, dia satu perkara yang mesti kita selesaikan. Cuma dalam isu ini, dia mesti diselesaikan pada saya bukan lagi dalam konteks tanggungjawab. Bukan. Sebab ini benda yang tak betul. Dia tak boleh jadi tanggungjawab. Apakah pekerjaan yang diterima pada awal sebelum dia berhijab itu bukan tanggungjawab, Ustaz? Ya, itu rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bang, dia kena tengok bang, dalam pekerjaan, kita bukan hanya soal melihat rezeki, tetapi dia kena lihat juga bang, konteks bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Tapi kalau pekerjaan itu memang jelas kontradik dengan agama,
maka dia dikira satu pekerjaan yang haram dan rezeki itu dikira rezeki yang tidak ada keberkatan. Kalaulah ditanya kepada saya kata meninggalkan pekerjaan itu lebih utama dalam konteks dia ni. Ini kita bercerita dalam konteks dia. Dan apa yang dia buat itu berada pada landasannya. Tapi kalau abang bercerita dalam konteks orang yang dah mengeluarkan duit, kalau kau tak nak hari itu, kau cakaplah terus. Jadi supaya aku pun tak perlu nak spend duit pada engkau dan sebagainya. Saya kira ini perlu diraihkan dengan kaedah bagaimana nak menyelesaikan dan membantukan menyelesaikan. Persoalan dia kenapa tidak ada perbincangan awal? Perbincangan awal, okey. Fine, benda tu tergantung disebabkan PKP semua. Okey, sebelum kau berhijab, kenapa tidak ada perbincangan awal bagaimana untuk menyelesaikan baki kerja itu, Ustaz? Yalah, yang ini saya mungkin bukan dalam bidang ni. Sebab tadi Ustaz cakap tadi, bertanggungjawab tu kalau kita biarkan macam tu maknanya berdosa. Yes. Jadi kita nak penjelasan kat betul. So, saya kata tadi, bertanggungjawab ni bang, dia bukan mesti bertanggungjawab untuk menyempurnakan saja. Kalau dalam konteks dia memang perlu berada di landasan tu. Dia tak perlu patah balik tak. Tetapi bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu ni supaya tidak berbangkit. Adakah dia yang pada awalnya sudah menerima kerja itu dengan ada tanda tangan? Okey. Ya, persetujuan. Baik. Persetujuan kan? Tapi konteks macam mana tanda tangan dia punya agreement saya tak tahu. Okay. Tapi ada tanda tangan. Baik. Jadi maksudnya kerja tu tidak selesai. Sekarang ni dia sudah berhijrah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah dia untuk rasa bertanggungjawab membayar segala perbelanjaan ataupun kerugian yang ditanggung oleh pihak sebelah sana? Saya lihat begini bang. Pertama, kalau kita melihat dalam konteks apakah pendapatan itu halal atau tidak, dengan keadaan lakonan yang tidak menepati syarat, saya istilahkan, maka saya boleh kategorikan bahawa pendapatan itu tidak sah menurut agama dengan maksud dia tidak halal. Ulama bincang dah soal pendapatan ni, kaedah pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua, kalaulah benda itu begitu sifatnya, maka dia kena pulangkan. Dan dia kena pulangkan. Kalau dia tak pulangkan, bermakna dia menyimpan harta yang tidak halal. Itu isu dia. Sebab itu kalau kita nak halalkan isu ni ke sinilah, dalam konteks halal dan haram. Tapi kalau dalam konteks undang-undang, saya rasa lebih tepat dibincangkan tu oleh orang yang pakar dalam undang-undang lah. Untuk orang yang dalam industri, jangan terasa dengan perbincangan ni. Ini dah macam rancangan melodi. Terasa je, Ustaz. Bang, saya nak sebut dua konteks. Pertama, kita tidak boleh bakul sampahkan semua bila sebut industri ni haram. Kalau tidak, ni yang kita ni, yang malam ni kita berbincang, ni ada kameraman semua. So, perkara ni kita tidak boleh bakul sampahkan semua sekali. Satu. Yang keduanya, kalau kita sebut tentang sesuatu yang dibuat tidak menepati syarat, maka hukum dia antara haram, harus, itu saja. Wajib ataupun sah, itu hukum dia pergi sekitar situ. Dia tak boleh pergi tempat lain. Berhijrahnya dia itu adalah satu perkara yang baik. Tapi perlu atau tidak, Ustaz, perkara-perkara yang sensitif ini menampakkan bahawa Islam itu terlalu ketat dipersembahkan dalam social media. Patutnya benda-benda macam ni disorokkan supaya orang yang berbangsa lain, yang beragama lain, mungkin remaja-remaja yang baru nak mengenal Islam, dia menampakkan bahawa Islam ni terlalu ketat. Padahal dia memang hukum hakam dia dah ada. Betul. Tetapi membuatkan dia selalu macam kerana perkongsian tadi itu menimbulkan stigma atau pemandangan yang begitu kepada masyarakat. Saya setuju bang, sebab itulah kenapa barangkali tajuk ni kita angkat dalam Sembang Viral bang, dan supaya kita nak menjelaskan kepada masyarakat bahawa apa yang sedang berlaku ni perlu diselesaikan dengan kaedah yang tepat. Supaya pertama, orang yang berhijrah kekal berhijrah, orang yang mungkin dah mengeluarkan modal dan sebagainya untuk nak menerbitkan drama. Dan saya percaya cerita itu ada impak yang baik. Di Malaysia ni saya berani sebut bahawa tidak ada drama yang ujung dia tu tak tahu apa benda impak baik dia. Sebab Ustaz, sekarang ni kalau untuk pengetahuan di lembaga penapisan filem berada dalam semua stesen-stesen tempatan. Betul. Dan juga pinjaman-pinjaman daripada bank juga dia adalah syariah compliant. Kalau tidak, pihak bank tidak akan bagi pinjaman kalau ia bukan syariah compliant. Permasalahan yang berlaku ni sebenarnya permasalahan peribadi sebenarnya. Lain kali pada pandangan saya dalam Sembang Viral bersama dengan Ustaz, kita tepuk dada tanya selera apa yang sepatutnya kita sebarkan dan apa yang sepatutnya kita sorokkan supaya kita tidak menimbulkan satu situasi yang agak kelang kabut di laman sosial. Jangan kongsi, kalau tak pasti jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, salam sejahtera kepada mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam di TV9. Jumpa lagi esok. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Bye.